Assalamualaikum dan salam hormat bersama dengan saya Syafiqah Ishak dalam berita tengah malam. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara berjumlah 72 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas mendapati beliau bersalah atas 7 pertuduhan. Pertuduhan tersebut ialah pertuduhan pecah amanah jenayah, penggubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan melibatkan 42 juta ringgit dana SRC International Senam Berhad. Datuk Seri Najib bagaimanapun hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 12 tahun setelah Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan hukuman penjara itu dilaksanakan serentak. Hakim turut membenarkan hukuman ditangguhkan sementara dan Datuk Seri Najib dikenakan jaminan tambahan RM1 juta. Beliau juga perlu melapor diri pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan di Balai Polis Berhampiran. Bagi kesalahan salah guna kuasa, Datuk Seri Najib dikenakan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta iaitu 5 kali ganda nilai suapan atau rasuah. Manakala bagi 3 kesalahan pecah amanah, dia dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun setiap satu pertuduhan. Sementara bagi 3 kesalahan penggubahan wang haram AMLA, Datuk Seri Najib juga dihukum penjara 10 tahun setiap pertuduhan. Tiada hukuman denda dikenakan terhadap pecah amanah dan pengubahan wang haram. Hakim Muhammad Nazlan dalam keputusannya berkata, hukuman bukan bertujuan menghukum pesalah tetapi sebagai peringatan kepada masyarakat. Beliau turut mengambil kira sumbangan tertuduh sebelum ini kepada rakyat dan negara ketika menjawat jawatan Perdana Menteri. Datuk Seri Najib merupakan Perdana Menteri ke-6 dan menjadi Ketua Negara pertama di Malaysia diheret ke mahkamah. Sepanjang perbicaraan berlangsung, pihak pendakwaan yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya, Datuk V. Sidambaran telah memanggil seramai 57 orang saksi. Manakala pihak pembelaan yang diwakili Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah telah memanggil seramai 19 orang saksi. Pada 5 Jun lalu, mahkamah menetapkan hari ini untuk mengumumkan keputusan selepas mendengar hujah kedua-dua pihak di akhir kes pembelaan. Berikut 7 pertuduhan yang dihadapi Datuk Seri Najib. 3 pertuduhan pecah amanah dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Bagi satu pertuduhan menyalahgunakan kedudukan, ia dibuat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum menurut Seksyen 24 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai rasuah atau RM10,000 yang mana lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Manakala 3 tuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah dari dana sama mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Jika disabitkan kesalahan bagi setiap pertuduhan, hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda sehingga 5 kali jumlah atau nilai daripada hasil yang diperoleh secara tidak sah atau RM5 juta mana lebih tinggi yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta sama. Pada masa sama, menerusi kenyataan media, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kerajaan menghormati dan mengambil maklum keputusan Mahkamah Tinggi. Beliau menggesa semua pihak terus meletakkan kepercayaan kepada sistem perundangan serta kehakiman negara sebagai badan bebas dan berkecuali. Tan Sri Muhyiddin juga memahami perasaan dan sentimen rakan-rakan namun menegaskan Kerajaan Perikatan Nasional sentiasa menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang. Kerajaan juga tambahnya menghormati hak Datuk Seri Najib untuk merayu atas hukuman yang diputuskan oleh mahkamah. Justru rakyat diminta memberi ruang kepada proses undang-undang bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan. Sementara itu, turut mengulas keputusan Mahkamah Tinggi, Peguam Datuk Akbaruddin Abdul Kadir berkata, ketika dihubungi RTM, orang ramai perlu akur ekoran hujahan telah dibuat melibatkan kedua-dua belah pihak. Walau bagaimanapun ini adalah keputusan mahkamah, kita akur
dan kita apabila kita tak puas hati itu, memang perayu itu boleh merayulah ke mahkamah rayuan. Dan oleh kerana pada peringkat ini kita tak ada alasan penghakiman bertulis lagi, sebab baru hari ini kan keputusan dibuat secara lisan dalam mahkamah terbuka, kita kena tunggu dulu alasan penghakiman, dan daripada situ baru kita tahulah apa sebenarnya alasan-alasan dan sama ada kita setuju atau tidak dengan alasan tersebut. Sehari selepas jumlah kes baharu positif COVID-19 mencatat 1 angka, jumlah hari ini kembali melonjak kepada 2 angka melibatkan 39 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 8,943 kes dengan 212 kes aktif. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, daripada 39 kes baharu, 11 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara, membabitkan 4 warga negara dan 7 bukan warga negara. Daripada 28 kes penularan di dalam negara pula, 22 kes adalah dalam kalangan warga negara dan 6 kes melibatkan bukan warga negara. Sarawak mencatat jumlah kes baharu tertinggi sebanyak 19 kes dengan 7 kes daripada kluster Sentosa dan 4 kes masing-masing daripada kluster kejuruteraan Kuching dan kluster baharu dinamakan kluster 1. Hanya 1 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan selain tiada pertambahan kes kematian. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengesan 2 lagi kluster baru iaitu kluster PUI Sivaganga India dan kluster Satok. Kes indeks kluster PUI Sivaganga India merupakan pemustahatin tetap yang pulang ke Malaysia dari India pada 13 Julai. Hasil saringan di pintu masuk KLIA didapati negatif, namun individu berkenaan tidak mematuhi syarat Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah HSO dan hasil saringan ulangan didapati positif. Individu berkenaan kini dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah, Kedah. Hasil pengesanan kes secara aktif mendapati 5 dikesan positif melibatkan 4 bukan warga negara. Kesemua kes positif ini dikongsi tempat kediaman dengan kes indeks. Kluster 1 pula dikesan susulan saringan COVID-19 di sebuah pasar di Satok, Kuching. 229 peniaga disaring, 4 dikesan positif. Kesemua kes positif adalah tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan. Seramai 1,631 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa bagi tempoh 24 sehingga 27 Julai lalu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu kenyataan berkata, mereka semua telah ditempatkan di 9 stesen kuarantin bertempat di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Johor. Semua individu berkenaan telah pulang dari 22 negara antaranya Filipina, Qatar, Pakistan, Hong Kong, India, Jepun, China, Belanda dan Australia. Selain itu, pihak polis melakukan 1,776 pemeriksaan terhadap individu yang menjalankan kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing semalam. Pemantauan bersama Kementerian Kesihatan itu dilaksanakan bagi memastikan individu terbabit mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan, polis telah membuat 74 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara setakat semalam. Sejumlah 37,281 kenderaan telah diperiksa bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin terutamanya di lorong-lorong tikus. Hasil pemeriksaan, pihak polis berjaya menahan 1 warga negara asing atas kesalahan imigresen. 210 individu telah ditahan semalam atas pelbagai kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada jumlah tersebut, seramai 10 individu telah direman manakala 1 individu telah dijamin.
Tindakan kompaun pula dikenakan ke atas 199 individu. Ia membabitkan 72 aktiviti pub dan kelab malam, manakala 138 lagi atas pelbagai kesalahan tidak mengikuti prosedur operasi standard. Pemantauan juga dilaksanakan di lebih 4,230 pasaraya, 5,883 restoran, 1,508 penjaja, 1,398 kilang, 3,720 bank dan 835 pejabat kerajaan. Kerajaan Perak masih belum membuat keputusan rasmi berkaitan penggunaan hotel di negeri itu sebagai stesen kuarantin COVID-19. Namun sekiranya terdapat keperluan, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azuma berkata pihaknya tiada masalah dan akan mengadakan perbincangan bersama pihak berkaitan. Jelas beliau, sebelum ini sebanyak 30 fasiliti kerajaan di Perak telah diwatakan sebagai stesen kuarantin COVID-19. Mungkin kita boleh berbincang dengan pihak-pihak hotel, terutama sekali hotel-hotel yang terpaksa ditutup akibat masalah Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini satu cara untuk mereka dapat membuka semula dengan bayaran yang dikenakan kepada mereka yang dikuarantinkan ini kepada mereka yang mampu. Beliau menyempurnakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri di Bangunan Perak Darul Rizwan. Kerajaan Negeri Sembilan akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang enggan mematuhi SOP dan melanggar Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 terutama semasa sambutan Hari Raya Aidiladha. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, pematuhan itu merangkumi semua SOP termasuk pelaksanaan solat sunat Aidiladha serta ibadah korban. Masjid dan surau yang gagal akur juga akan ditutup. Hari Raya kita telah maklumkan bahawa kita tidak akan buat kemah di luar masjid ataupun surau. Cukup sekadar apa yang ada, dan saya meminta kepada mereka yang lewat sampai dan melihat apabila masjid itu penuh, balik rumahlah, solat di rumah. Beliau menyempurnakan majlis penyerahan surat setuju terima kerja ukur tanah dan jalan serta projek menyenggara jalan di Seremban. Seramai 10 syarikat juruukur dan 4 kontraktor dipilih mengikut tender terbuka bagi melaksanakan projek berkenaan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru seluruh rakyat untuk mendukung semangat Malaysia Prihatin sesuai dengan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Beliau berucap melancarkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang di Dataran Perdana Putra pagi tadi. Laporannya bersama Fizawati Zainul. Silakan. Program berlangsung dengan suasana sederhana tetapi penuh bersemangat bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini. Semangat Malaysia Prihatin ini juga kita nak semarakkan di segenap segi kehidupan masyarakat. Bukan saja dalam usaha kita menamatkan terus wabak COVID-19 ini, tetapi dalam usaha memulihkan semula ekonomi dan kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik lagi. Beliau juga turut mengajak seluruh rakyat Malaysia merayakan sambutan ini dengan mengibarkan jalur gemilang.
Setelah sekian lama kita menikmati kebebasan dan kemerdekaan ini, amalan mengibar jalur gemilang seharusnya sudah dibudayakan dalam kehidupan seharian kita. Kita semua dengan sendirinya dan rela hati mengibarkan dengan megah jalur gemilang di sepanjang tahun, tanpa perlu menunggu adanya program sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang ini. Apabila kesedaran ini sudah ada dalam diri setiap orang, maka ia bermakna kita telah berjaya menjiwai kemerdekaan negara kita ini. Jalur gemilang. Perdana Menteri juga turut menggesa semua kementerian dan agensi kerajaan menyediakan program bersesuaian bagi menggalakkan penyertaan aktif dari semua lapisan masyarakat, antaranya Info on Wheels Merdeka, Merdeka at Community dan pertandingan fotografi Klik at Merdeka. Pada majlis sama, turut diperdengarkan buat pertama kalinya lagu tema Malaysia Prihatin, gubahan Datuk Mozani Ismail dan Elsul Ahmad. Hadir sama Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020. Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 mengangkat tema Malaysia Prihatin. Tema ini sangat bertepatan dengan aspirasi yang bukan sahaja didokong oleh kerajaan tetapi oleh anda, seluruh rakyat Malaysia. Ia bertepatan juga dengan apa yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020 ini. Jadi rakyat Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda rasa cinta kita kepada negara dan semarakkan semangat cinta negara ini dalam jiwa kita. Fizawati Zainal, Berita RTM. Di Labuan, pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang 2020 yang diadakan di Putrajaya disaksikan secara siaran langsung menerusi penggabungan dua elemen fizikal dan digital bertempat di Dewan Auditorium Sekolah Antarabangsa Labuan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembandaran Perbadanan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, ianya dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dengan amalan norma baharu. Itulah sebenarnya yang tadi kita sendiri melihat tadi bagaimana kita punya sambutan dua elemen iaitu hybrid, iaitu secara digital dan juga secara berkumpul. Jadi kita merayakan bersama-sama tapi secara norma baru iaitu menghadkan kita punya perhimpunan. Beliau melepaskan konvoi Semarak Merdeka dan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Labuan mewakili Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Dr. Ferry Akmal Osman. Sementara itu, Pengarah Jabatan Penerangan Labuan, Supian Musa berkata, selain pengukuhan konsep rukun negara, jatah negara yang merupakan identiti negara perlu dihormati. Lebih 200 orang menghadiri program tersebut termasuk ketua-ketua jabatan kerajaan dan pemimpin masyarakat setempat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima kunjungan hormat delegasi Majlis Dakwah Negara MDN di pejabatnya di Putrajaya. Delegasi diketuai pengerusinya Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid. Perdana Menteri menerusi laman Facebooknya, perbincangan meliputi perpaduan Melayu serta kedudukan agama Islam, usaha memerkasa ekonomi Islam melalui institusi wakaf dan zakat serta peranan MDN dalam menjayakan perkara tersebut. Dalam pertemuan selama sejam itu juga, Tan Sri Muhyiddin turut mencadangkan agar MDN berbincang lanjut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengenai perkara berkenaan. 8 orang rakyat Malaysia yang menetap di Arab Saudi mendapat kelulusan untuk menunaikan haji pada tahun ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mereka telah membuat permohonan secara terus kepada Kerajaan Arab Saudi sebelum ini. Akan buat video conference dengan mereka dan saya akan cuba bertanya dengan mereka bagaimana persediaan dan akan titipkan sebahagian daripada nasihat kepada mereka insya-Allah. Iaitu direct daripada Saudi yang mereka pohong secara online dan mereka telah terpilih. Mereka yang menyertai 1,000 jemaah yang terpilih untuk bergerak ke Arafah esok bagi memulakan ibadah haji.
Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan barang keperluan asas kepada 50 orang penduduk memerlukan di Perumahan Awam Seri Negeri Sembilan, Sentul. Bantuan itu merupakan inisiatif program Misi Musaadah pasca COVID-19 Jawi Food Bank. Sehingga kini sebanyak 2.2 juta ringgit telah dibelanjakan untuk golongan sasar. Dalam majlis baasingan, Datuk Dr. Zulkifli menegaskan penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah adalah atas perintah dan tuntutan Allah, bukan melarikan diri. Beliau mengulas kenyataan Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu semasa sesi perbahasan di Dewan Rakyat semalam yang menyamakan peristiwa hijrah Rasulullah sebagai tindakan melarikan diri daripada ancaman musuh. Katanya istilah hijrah dalam konteks agama memiliki makna tersendiri dan berbeza dengan tafsiran lain. Kenyataan ahli parlimen tersebut boleh disalaherti serta mengelirukan masyarakat. Apa yang dihuraikan itu adalah satu gambaran secara umum, tapi sebaik-baiknya kalau kita nak tu kita elakkanlah daripada menggunakan kalimah-kalimah yang mungkin boleh memberi satu makna yang lain daripada apa yang dikehendaki. Wallahualam. Muhammad Sabu juga digesa menarik semula kenyataan yang telah dibuat. Kita kena ingat dalam agama disebut bahawa barang siapa yang menisbahkan sesuatu perkara tidak benar kepada Nabi itu satu perkara yang sangat besar salahnya dalam agama. Jadi soal nisbah dengan perkataan tak baik itu satu, yang kedua fakta itu tak betul. Ada dua perkara di situ yang saya ingat yang berhormat tersebut kena tarik baliklah. Mereka ditemui selepas Majlis Apresiasi Pemegang Amanah Yapim sesi 2018-2020 di Kuala Lumpur. Satu lagi laporan polis dibuat, pertubuhan bukan kerajaan NGO berhubung kes menconteng mural wajah pemimpin negara di Taman Cahaya Alam Seksyen U12 Shah Alam. Lembaga Kesedaran Pencegahan Jenayah Malaysia LKPJM membuat laporan di Balai Polis Gombak. Timbalan Presidennya Tengku Ahmad Tengku Sulong berkata, individu terbabit perlu ditangkap dan didakwa segera. Jadi saya merasa sedih dan amat terhina kepada penconteng-penconteng itu. Saya harap kepada pihak polis, sahnya kepada pihak polis, mencari sampai ke lubang cacing. Ini melibatkan ketua negara. Jadi saya minta dia tampillah ke hadapan ataupun menyerah diri. Sebab ini melibatkan imej negara Malaysia kita. Apa pandangan masyarakat luar tentang negara kita. Dan perkara ini tidak boleh dipandang remeh. Inilah perkara yang paling berat yang kita tengah hadapi. Yang di-Pertuan Agong sendiri orang kata imej dia dicemar. Kerajaan Kedah perlu mendapatkan persetujuan Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum memindahkan penempatan penduduk di Bukit Malut Langkawi. Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno berkata, kesemua penduduk itu nanti akan dipindahkan secara tersusun dan diintegrasikan bersama penduduk tempatan lain di pulau itu. Sebaik sahaja kerja-kerja pemindahan dilakukan, penempatan tersebut akan dikosongkan. Katanya kebanyakan penduduk di penempatan itu mempunyai kad pengenalan dan telah tinggal puluhan tahun di penempatan berkenaan. Sebenarnya mereka ada kad pengenalan. Mereka rakyat Malaysia. Saya fikir dia orang sudah 3 generasi tinggal di situ. Dan bila keluarga semakin membesar, rumah keperluan kediaman makin banyak. Jadi sekarang sudah masuk ke laut, kan? Jadi kita nak pastikan kawasan itu tidak lagi menjadi kepulauan, macam satu kelompok etnik pula. Bercakap kepada pemberita di Alustar, beliau yakin penduduk di penempatan haram itu bersetuju untuk berpindah ke tempat baru yang lebih selesa dan terjamin. Sebanyak 5,747 perniagaan telah mendaftar di bawah aplikasi My Sales Tracker. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Alexander Nantalingi, ini akan memudahkan pengguna menyemak kesahihan penganjuran jualan murah dan membuat perbandingan harga produk.
kita akan buat promosi kempen Jualan Malaysia ini dan kempen Beli Barangan Malaysia ini ke negeri-negeri dan juga ke pekan-pekan. Beliau melancarkan kempen Jualan Malaysia yang akan dilaksanakan sehingga 31 Disember tahun ini. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Siri perlawanan persahabatan akan menjadi medan ujian buat skuad rugby 7 sepasukan negara menghadapi perlawanan kompetitif dan mengembalikan prestasi terbaik selepas berehat sepanjang akibat COVID-19. Perkara itu dijelaskan Ketua Jurulatihnya Muhammad Saizul Hafifi Muhammad Nur yang akan menjadikan perlawanan persahabatan itu untuk menilai pasukannya. Menurutnya lagi, perlawanan tersebut dirancang sebaik pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 3 dan 4 pada 15 Ogos nanti yang memberi kebenaran kepada sukan melibatkan sentuhan fizikal diadakan. Kontak ataupun menghubungi pasukan-pasukan yang ada membuat latihan, contohnya macam polis, Koja LJ, tentera Koja LJ dan juga pasukan-pasukan Sumat dan juga pasukan-pasukan universiti yang akan mula pada bulan 9 nanti dan alhamdulillah kebanyakan ada positif lah. Jurulatih berusia 37 tahun itu turut berharap perlawanan itu dapat diadakan seawal Ogos bagi membiasakan para pemain dengan corak latihan dan taktikal dikehendakinya. Skuad rugby 7 sepasukan negara kini dibarisi 15 pemain berusia bawah 22 tahun yang kebanyakan terdiri daripada pelajar universiti bersama 5 pemain senior. Berita tengah malam berakhir di sini. Terus setia bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih jenama dipercayai. Teruskan amal SOP